Ramai yang menganggap bahawa kejayaan sesebuah negara itu bergantung kepada Perdana Menteri ataupun Presiden negara tersebut. Namun tanpa kita sedari, sebenarnya rakyat sendiri juga memainkan peranan yang sangat penting daripada pemimpin sesebuah negara itu. Negara Jepun antaranya boleh dianggap sebagai negara yang hebat di mana rakyat negara mereka memainkan peranan penting dalam memajukan negara tersebut. Pemimpin hanya bertindak sebagai penunjuk arah masa hadapan, tetapi rakyatlah merupakan golongan yang mampu merealisasikan arah yang ingin dituju. Dr. Mahathir tidak menafikan kerajaan berdepan cabaran dalam usaha menyelamatkan ekonomi negara. Kalau kita nak selamatkan negara kita mesti hadapi cabaran. Orang yang hadapi cabaran memang berjaya. Sebab itu kita kata pandang ke timur. Di timur terdapat 3 bangsa, Jepun, China, Korea. Mereka ini mempunyai budaya yang menentukan bahawa negara mereka mampu membuat segala-galanya dan mereka sanggup. Apa juga kerja mereka sanggup, walaupun bahaya, walaupun kotor dan sebagainya, mereka lakukan. Ini hanya boleh diatasi kalau kita sanggup seperti orang Jepun, orang China, orang Korea sanggup bekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 akan membincangkan pengaruh peradaban Jepun terhadap etika kerja masyarakat Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada Umi Aisyah Khalila, Nur Liana, Muhammad Zikri, Nur Dianah Kristina dan saya Atira Syahrul. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti isu etika kerja pekerja di Malaysia. Yang kedua, mengkaji tentang pengaruh etika kerja Jepun dalam kalangan pekerja dan syarikat di Malaysia. Yang ketiga, mengkaji kesan positif dan negatif pengaruh peradaban Jepun kepada etika kerja pekerja di Malaysia serta memberi cadangan untuk memperkukuhkan dan penambahbaikan etika kerja pekerja di Malaysia. Dari sudut isu permasalahan, sebelum kedatangan pengaruh Jepun, terdapat beberapa isu permasalahan yang sedia ada dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dari sudut sikap seseorang individu, sesetengah rakyat Malaysia mempunyai sikap tidak jujur yang tinggi. Ketidakjujuran dalam diri seseorang individu, terutamanya para pekerja, boleh diambil kira sebagai salah laku yang harus dibendung dalam sesebuah organisasi. Sikap tidak jujur ini dapat kita lihat dalam kalangan penjawat awam yang menyalahguna kuasa serta melakukan penyelewengan seperti gejala rasuah. Hal ini akan menimbulkan pelbagai isu kepada individu serta organisasi tersebut. Selain itu, isu pekerja tidak menepati masa juga merupakan masalah serius dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh, budaya datang lewat ke pejabat tanpa memberikan alasan yang munasabah adalah isu biasa yang sering membebani pihak pentadbiran dalam organisasi. Isu ini akan menjelaskan pelbagai perkara, terutamanya prestasi pekerja serta produktiviti organisasi tersebut. Seterusnya, isu permasalahan dalam etika kerja dari segi pihak organisasi pula adalah disebabkan budaya kerja negatif di pejabat itu sendiri. Ia mendorong kepada permasalahan dalam diri seseorang pekerja. Sebagai contoh, pengurusan tempat kerja yang tidak sistematik dan kondusif menyebabkan kerja dan tanggungjawab yang diberikan kepada pekerja tertangguh atau terganggu sehingga melambatkan proses kerja tersebut. Sudah terang lagi bersuluh bahawa persekitaran kerja memainkan peranan penting untuk meningkatkan tahap produktiviti seseorang pekerja. Tambahan pula, amalan kerja lebih masa yang dipraktikkan oleh pihak organisasi juga menjadi isu kerana akan membebani pekerja tersebut sehingga menyebabkan masalah tekanan. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan pekerja menghasilkan kerja yang tidak berkualiti. Di samping itu, amalan melakukan kerja secara individu yang dipraktikkan di dalam sesebuah organisasi adalah penyebab kepada pekerja kurang efisien kerana segala keputusan yang dibuat adalah tanpa perbincangan dengan pihak lain. Hal ini kerana sebarang keputusan yang dibuat tanpa perbincangan dengan pihak lain akan mencetuskan pelbagai isu seperti salah faham antara pekerja untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Namun, bekerja secara kumpulan secara besar-besaran tanpa bantuan oleh pihak atasan akan mendatangkan masalah lain kerana para pekerja akan mengambil kesempatan untuk tidak menjalankan tanggungjawab mereka dan menggunakan masa pekerja untuk melakukan hal pribadi mereka. Etika bekerja di Jepun telah diperkenalkan oleh Maharaja Meiji yang merupakan seorang pemerintah Jepun yang sangat hebat sekitar tahun 1868 sehingga tahun 1912. Maharaja Meiji boleh dianggap sebagai seorang insan yang membawa kepada kemajuan dan pembentukan negara Jepun yang dapat kita lihat pada hari ini.
Sebelum pemerintahan beliau, Jepun telah diperintah oleh seorang pemerintah yang bernama Shogun Tokugawa. Shogun Tokugawa telah memerintah Jepun selama 200 tahun dan sepanjang pemerintahan beliau, struktur kerajaan ketika itu ialah satu sistem berbentuk feudal. Sebagaimana yang kita ketahui, sistem feudal merupakan satu bentuk pemerintahan yang memberikan seseorang pemerintah berada di kemuncak struktur kerajaan dan mempunyai kuasa yang mutlak. Etika bekerja dalam agama Islam berasal dari Al-Quran serta kata-kata, ucapan dan tingkah laku daripada Nabi Muhammad SAW. Etika bekerja dalam Islam memenuhi elemen ekonomi, sosial dan moral seseorang. Etika juga dapat difahami dalam istilah Islam sebagai suatu perkara yang hormat dan praktikkan perbuatan yang baik dan memberi manfaat kepada seseorang. Seorang Muslim mestilah mempraktikkan etika bekerja dalam Islam yang baik dan jujur dari segala sudut aspek. Setiap bangsa dan budaya di seluruh dunia memiliki sejarah yang tersendiri serta kondisi yang mempengaruhi makna yang diberikan kepada individu dalam dunia pekerjaan terhadap sesebuah masyarakat. Budaya yang diimplementasikan ke dalam sesebuah organisasi oleh pemimpin itu sendiri menjadikan penyebab atau faktor yang sangat kuat kepada kewujudan pengaruh etika kerja Jepun dalam kalangan pekerja dan syarikat di Malaysia. Faktor yang pertama ialah amalan 5S. 5S memberi maksud sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal dalam bahasa Melayu. Amalan 5S ini adalah kaedah pengurusan yang dipelopori oleh pihak industri di Jepun bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selesa, kemas dan selamat. Ianya juga dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja. Tambahan pula, amalan 5S memberi nilai tambah kepada imej korporat jabatan atau agensi secara keseluruhan. Amalan 5S yang pertama ialah sisih ataupun seri. Sisih memberikan tumpuan kepada pengasingan dan pelupusan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Idea seri ini adalah untuk memastikan hanya perkara yang diperlukan sahaja di tempat kerja dan diletakkan di lokasi yang mudah untuk dicapai. Penyingkiran bahan-bahan yang berlebihan akan menampakkan kawasan pejabat atau ruangan mesyuarat lebih luas dan selesa untuk digunakan. Yang kedua adalah susun, iaitu Seitan. Susun merujuk kepada prinsip setiap barang ada tempatnya dan setiap tempat ada barangnya. Ia merupakan satu proses susunan barang yang teratur dan rapi serta berada dalam keadaan yang baik. Seitan ini merupakan satu ujian untuk menguji kecekapan ahli organisasi. Ia memperlihatkan bagaimana ahli organisasi boleh mencapai sesuatu perkara dengan cepat dan meletakkan sesuatu perkara dengan cepat di tempat yang telah disusunkan. Amalan 5S yang ketiga ialah sapu, iaitu seso. Sapu adalah tindakan bagi memastikan ruang tempat kerja atau peralatan bersih daripada habuk atau debu yang boleh menjejaskan fungsi peralatan, kualiti produk dan kesihatan. Sapu juga memberi penekanan kepada penjagaan kebersihan bagi memastikan tempat kerja yang selesa dan selamat untuk peningkatan kualiti kerja dan perkhidmatan. Pembersihan harus dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, iaitu daripada peringkat atasan kepada peringkat bawahan. Aktiviti ini membantu para pekerja untuk menyedari bahawa kebersihan adalah satu tanggungjawab bersama. Yang keempat adalah seragam, iaitu Seiketsu. Seragam bermaksud sekeadaan, sebentuk dan sewarna sama ada pada ciri-ciri, susun atur atau peraturannya. Aktiviti 5S di peringkat ini dapat dilaksanakan dengan mewujudkan keseragaman prosedur, susun atur dan piawai. Contohnya, fail, rak buku atau kertas disusun dan dilabelkan dengan lebih seragam. Amalan 5S yang terakhir adalah sentiasa amal, iaitu Shitsuke. Sentiasa amal ialah usaha mengekalkan 4 amalan 5S yang pertama di samping melaksanakan penambahbaikan berterusan di premis jabatan atau agensi. Sentiasa amal memerlukan komitmen dan penyertaan berterusan seluruh warga kerja serta disiplin diri bagi memastikan amalan 5S dapat dilaksanakan secara berkesan dan cekap. Proses ini membantu ahli organisasi untuk menjadi lebih berdisiplin dengan mengamalkan sesuatu budaya yang dipupuk dalam setiap organisasi.
Kaizen merupakan perkataan Jepun yang bermaksud penambahbaikan berterusan. Kaizen juga merupakan proses kelangsungan satu untuk memperbaiki kehidupan peribadi, sosial atau kerja. Kaizen juga berasal dari dua suku kata Jepun iaitu kai iaitu ubah dan zen iaitu baik. Kaizen juga mempunyai 5 prinsip utama yang menjadi garis panduan sesebuah organisasi. Di Malaysia, terdapat beberapa strategi Kaizen yang telah digunakan. Budaya Kaizen yang pertama adalah proses dan keputusan yang dibuat bergantung kepada usaha manusia untuk mencapai keputusan yang terbaik. Setiap keputusan akan dibuat bersifat dua hala antara pihak atasan dan pekerja. Seperti contoh, di waktu bekerja, semua akan bekerjasama dan bukan hanya menyerahkan pada pihak atasan sahaja untuk membuat keputusan. Budaya Jepun tidak menyarankan untuk bekerja secara individualistik kerana bekerja secara kumpulan adalah kekuatan terbesar masyarakat orang Jepun. Masyarakat mereka mengamalkan konsep Ringi seperti syarikat Jepun iaitu Sony yang bertempat di Malaysia memperlihatkan pekerja mereka bekerja secara berkumpulan dan saling membantu antara satu sama lain untuk melaksanakan sesuatu projek. Setiap ahli kumpulan mereka akan mewakili bidang kepakaran masing-masing untuk mencapai keputusan yang terbaik dalam melaksanakan satu-satu projek. Prinsip Kaizen yang kedua ialah mengutamakan kualiti. Sebagai contoh, kedua bahagian masing-masing akan memberitahu permasalahan yang pekerja mereka akan hadapi. Dari situ juga mereka bersama-sama akan mencari kunci dan mencarikan penyelesaian kepada masalah tersebut. Hal ini kerana jika bahagian mereka itu mempunyai masalah, seharusnya masalah tersebut diselesaikan dengan secepat yang mungkin demi mengutamakan kualiti produk mereka. Budaya dan amalan Jepun ini juga turut dipakai oleh syarikat Jepun di Malaysia seperti pekerja perlu mematuhi pihak atasan kerana inilah adalah sifat yang terpenting dalam seseorang pekerja. Hal ini kerana fokus kepada kerja yang dilakukan menjadikan seseorang pekerja itu lebih produktif dan setiap kerja yang dilaksanakan diselesaikan dengan cepat. Prinsip Kaizen yang lain yang dipakai di Malaysia ialah pengurusan aduan yang sistematik kerana budaya masyarakat pekerja orang Jepun, mereka tidak terus menyalahkan pekerja mereka jika didapati kesalahan dilakukan oleh pekerja mereka. Majikan akan sentiasa melakukan siasatan mengenakasti kesalahan dan memanggil pekerja itu sekiranya kesalahan itu benar-benar berlaku. Seperti contoh, di Jepun, mesyuarat kerap kali diadakan dan biasanya tidak mengambil masa yang lama, hanya 10 hingga 15 minit sahaja sebelum memulakan kerja setiap hari supaya ini dapat menyelesaikan masalah mereka secara efektif dan tidak membuang masa. Bagaimanapun, jika perkara ini sulit diselesaikan, perkara ini akan dibawa kepada peringkat atasan untuk diselesaikan. Pengaruh etika kerja dari peradaban Jepun meninggalkan kesan positif kerana ia dapat membantu menghasilkan proses kerja yang lebih efisien dan produktif. Aspek penting dalam sesebuah organisasi adalah produktiviti kerja kerana ia dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Standard pendekatan pengurusan yang lebih komprehensif dan menyeluruh dari pengaruh peradaban etika Jepun dapat membantu organisasi meningkatkan aktiviti dengan menggalakkan para pekerja turut mengambil bahagian dalam pengurusan organisasi. Persekitaran kerja yang kondusif dengan menggalakkan para pekerja memberi pendapat atau bersuara dapat mewujudkan persekitaran dalaman yang lebih cemerlang. Oleh itu, pekerja yang melibatkan diri dalam pentadbiran organisasi akan lebih setia dan produktif kerana mereka rasa dihargai. Disebabkan hal ini, mereka akan lebih serius terhadap tugasan yang dilakukan dan membantu dalam memajukan organisasi. Dan secara tidak langsung, kemajuan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut akan meningkatkan ekonomi dan reputasi negara. Seterusnya, etika yang diambil dari etika kerja Jepun menjadikan seseorang individu itu lebih berdisiplin dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Sebagai contoh, pekerja di Malaysia kini lebih berdisiplin dan bertanggungjawab dalam menggunakan masa bekerja kerana mereka lebih mematuhi peraturan di mana mereka hanya berehat pada waktu yang ditetapkan sahaja. Dengan penggunaan masa bekerja yang baik, ia dapat meningkatkan produktiviti pekerja itu sendiri. Secara tidak langsung, produktiviti kerja yang baik dapat membantu para pekerja membina nama dan prestasi yang positif dalam organisasi tersebut. Bukan itu sahaja, etika dari pengaruh Jepun juga dapat memupuk sifat jujur dalam diri individu kerana masyarakat Jepun mempunyai prinsip teguh kepada kejujuran dan amalan yang bermoral. Kejujuran pada seseorang individu, terutamanya para pekerja, dapat menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. Dalam perspektif individu, kejujuran seseorang pekerja dapat membantu mereka untuk bertindak mengikut prinsip amanah dengan mengutamakan kepentingan umum melebihi kehendak diri sendiri.
Antara kesan negatif yang kita dapat ambil dari amalan peradaban Jepun adalah akan berlaku kekurangan pakar dalam pelbagai bidang. Hal ini kerana berlakunya kekurangan pekerja yang pakar dalam pelbagai bidang seperti golongan profesional kerana seseorang individu lebih fokus produktif dan berdisiplin di dalam pekerjaan. Perkara ini berlaku sekiranya seseorang pekerja hanya fokus dan mementingkan satu bidang sahaja dan ia akan mengurangkan tenaga pekerja terhadap sesuatu bidang pekerjaan. Sekiranya perkara ini berlarutan, ia akan memudaratkan seseorang pekerja untuk belajar dan menceburi bidang baharu yang boleh memberi semangat terhadap ekonomi negara. Antara kesan negatif lain yang kita dapat ambil dari amalan peradaban Jepun adalah amalan ini akan memberi kesan terhadap kesihatan fizikal dan mental seseorang. Dalam hal ini, ia akan menjejaskan kesihatan fizikal dan mental seseorang individu disebabkan seseorang individu itu terlalu mementingkan kerjaya dan pendapatan sehingga mengabaikan kesihatan sehingga menyebabkan tekanan dan timbul segala penyakit. Beban kerja kepada seorang pekerja menyebabkan tekanan perasaan seperti kemurangan dan perkara ini amatlah serius terhadap pekerja yang bekerja di sesuatu tempat. Hal ini bekerja dalam tempoh yang lama tanpa rehat yang secukupnya akan memudaratkan kesihatan dan mental seseorang individu. Seterusnya, kita beralih kepada cadangan bagi memperkukuh dan penambahbaikan dalam etika kerja di Malaysia. Salah satunya ialah mempraktikkan Akta Baru Pekerja yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Pada 1 September yang lepas, Akta Kerja 1955 telah dipinda dan dikuatkuasa berhubung pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam di mana pindaan ini bertujuan untuk menjaga kebaikan pekerja dan juga ingin memberi kelonggaran dalam waktu kerja. Pindaan ini membenarkan pekerja untuk menggunakan susunan waktu bekerja yang lebih fleksibel di mana ia dapat memberikan kesan yang positif kepada produktiviti pekerja yang mereka akan lebih bersemangat dan dihargai. Pengurangan waktu bekerja ini juga dapat memberikan pekerja menikmati masa lapang dan rehat mereka dengan lebih lama dan kembali bekerja daripada minggu yang baru dengan lebih bersemangat. Pekerja juga dibenarkan untuk bekerja mengikut kesesuaian tempat, hari dan waktu bekerja termasuk bekerja daripada rumah ketika waktu kecemasan. Kejadian wabak COVID-19 telah menyekat kehadiran pekerja secara keseluruhan ke tempat kerja dalam satu masa. Hal ini untuk mengurangkan penularan jangkitan COVID-19 kerana kurangnya pengaliran udara dan keberadaan pekerja dalam persekitaran yang tertutup. Situasi ini memberi impak kerana budaya membuat perbincangan berkumpulan ataupun budaya Kaizen tidak dapat dilakukan secara berhadapan. Oleh kerana itu, pengurangan waktu bekerja dan fleksibel ini dapat memberikan kesan yang positif kepada pekerja kerana mereka boleh menggunakan teknologi seperti Google Meet, Microsoft Teams dan lain-lain untuk melakukan perbincangan walaupun tidak dapat bersua muka. Seterusnya, galakan untuk bersara awal. Di setengah tempat kerja, terdapat fakta kehidupan bekerja mengatakan bahawa semakin lama seseorang itu bersama dengan sesebuah organisasi, semakin banyak manfaat yang diperoleh. Situasi ini dipanggil seniority dan antara manfaat yang diperoleh adalah tambahan cuti bergaji dan diberi keutamaan pada waktu shift terbaik dan kerja lebih bermasa. Oleh itu, bagi mengurangkan isu seniority ataupun kekanan di tempat kerja, pekerja senior digalakkan untuk bersara awal bagi memberi peluang kepada pekerja-pekerja terutamanya daripada lepasan graduan yang sedang giat mencari pekerjaan untuk turut menyumbang kemahiran mereka di sebuah organisasi itu. Tambahan lagi, aktiviti kerja lebih masa dapat menyebabkan tekanan kepada pekerja. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh sekumpulan pakar University of Southern California, Amerika Syarikat, situasi ini kebiasaannya dialami oleh individu yang berusia 65 tahun dan ke atas. Oleh kerana itu, kerajaan haruslah memberi peluang kepada pekerja-pekerja senior untuk memilih waktu persaraan mereka mengikut kehendak dan keupayaan mereka. Antara kebaikan jika mereka memilih untuk bersara awal adalah mendapat kebebasan daripada segi fizikal dan mental daripada memikir hal-hal berkaitan dengan pekerjaan, mempunyai lebih banyak masa di rumah untuk diluangkan bersama keluarga dan peningkatan dalam kesejahteraan. Tambahan lagi, bagi pekerja yang memilih untuk bersara dengan lebih awal, mereka memperoleh kebaikan untuk membuat perkara-perkara yang mereka idamkan yang mana tidak dapat diperoleh sepanjang waktu mereka sibuk bekerja. Sebagai contoh, jika mereka ternanti-nanti untuk menyumbang tenaga dalam sesebuah komuniti atau menjadi sukarelawan di hospital tempatan, persaraan awal memberi peluang untuk mereka memulakan aktiviti ini.